memupuk semangat reka cipta dalam diri pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, kita lihat alat pemantul cahaya di jalan raya kita adalah sebenarnya dicipta oleh seorang pelajar itu sendiri dan bukannya seorang jurutera yang kita harapkan selama ni. Dan itulah yang kami inginkan melalui Satu Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita. Dapat saya kaitkan di sini sedikit bahawa konsep Satu Malaysia dan diterapkan ke dalam sistem pendidikan kita telah membawa kepada satu perubahan yang lebih mantap kepada pelajar-pelajar kita. Kita bersekolah bersama-sama bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dalam satu sekolah yang sama. Dan kita dapat bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang hebat. Seperti yang telah dikatakan oleh ahli panel kita sebentar tadi, bagaimana bahawa seorang pelajar telah dapat menghasilkan satu inovasi alat pemantul cahaya. Itu saya kira jikalau kita kumpulkan lagi pelajar-pelajar ini dan mereka bekerjasama sambil kita terapkan nilai Satu Malaysia dalam diri mereka sejak dari kecil lagi, sudah pasti inovasi yang lebih maju dan lebih gah mampu kita capai. Kerana Pak kata pepatah, anak-anak kecil itu ibarat kain putih, kita yang mencorakkannya. Jikalau kita menerapkan nilai ini sejak dari awal lagi, sudah tentu saya yakin kejayaan lebih besar dapat dicapai. Seterusnya, saya teruskan pula kepada pembangunan daripada segi ekonomi. Saya akan serahkan tugas ini kepada ahli panel kita, Saudara Faris Afiq. Saudara, pada pendapat saudara, bagaimana konsep Satu Malaysia ini dapat kita terapkan dalam pembangunan ekonomi agar kita menjadi sebuah negara yang maju? Dipersilakan saudara. Terima kasih sekali lagi kepada saudara pengerusi majlis. Okey. Ekonomi adalah satu aspek yang cukup selari jika kita kaitkan dengan pembangunan negara. Sewaktu menggagaskan gagasan Satu Malaysia oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Bintun Abdul Razak, beliau telah menggagaskan satu pelan transformasi ekonomi, iaitu satu program model ekonomi baru. Dan model ekonomi baru ini sebenarnya menggunakan prinsip meritokrasi, tidak lagi menggunakan prinsip kaum seperti kaum Melayu, India, Cina dan sebagainya. Dan apabila program meritokrasi ini diterapkan dalam model ekonomi baru yang diwujudkan oleh Perdana Menteri, sebenarnya telah memotivasikan rakyat Malaysia untuk berusaha dalam mencapai kejayaan. Kerana kata orang, jikalau tidak dipecahkan ruyung, manakah nak dapat sagunya? Dan pada hari ini, melalui pengimplementasian model ekonomi baru ini, kita dapat lihat rakyat Malaysia semakin berusaha untuk memajukan diri sendiri. Dan apabila mereka memajukan diri sendiri dalam sektor perniagaan, kita dapat tingkatkan sektor ekonomi di negara kita. Dan apabila sektor ekonomi negara kita meningkat, pembangunan juga dapat ditingkatkan. Dan melalui pengimplementasian sistem meritokrasi dalam aspek ekonomi melalui model ekonomi baru ini, kita dapat realisasikan dua lagi nilai aspirasi utama konsep Satu Malaysia, iaitu konsep yang pertama ialah budaya berprestasi tinggi. Melalui budaya berprestasi tinggi ini, kerajaan telah mensasarkan rakyat Malaysia bekerja secara berprestasi tinggi, iaitu meningkatkan kualiti pekerjaan mereka dalam mencapai sasaran mereka itu sendiri. Dan apabila mereka melakukan kerja secara berprestasi tinggi, kerja secara bersungguh-sungguh, dapat ditingkatkan kualiti. Dan kualiti itulah yang kami katakan dapat meningkatkan sektor ekonomi dan dapat meningkatkan pembangunan negara. Baiklah, seterusnya nilai yang kedua ialah budaya ketepatan. Budaya ketepatan yang diterapkan dalam budaya ketepatan ini ialah budaya ketepatan dalam menguruskan masa dan melakukan kerja. Dan ini diterapkan satu nilai di sebalik ini telah diterapkan satu nilai lagi, iaitu nilai disiplin. Dalam untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita perlulah ada nilai disiplin supaya kerja yang kita lakukan itu dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya lebih produktif dan inovatif serta kreatif. Dan apabila elemen ini dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita sebenarnya dapat meningkatkan pembangunan negara. Maka itu sahaja yang saya dapat ulaskan mengenai sektor ekonomi. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Sebelum itu, Tuan Pengerusi, saya ingin menambah sedikit perincian